Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita di Adita Chef Live, di mana saya akan menjentik sisi-sisi lain buku kegemaran anda. Dan hari ini sepenuh bulan Februari, kata orang kita sambut apa? Bulan berkasih sayang, Valentine, ataupun bulan Valentine sebelum ni. Jadi buku yang akan menjadi topik pilihan saya untuk bulan ni adalah satu buku fiction romance lah, iaitu buku ini. Boleh tengok kat sini, It Ends With Us, ditulis oleh Colleen Hoover, seorang penulis novel dari US, dari Amerika. Okey, untuk memulakan, sebelum saya mulakan novel ni, ingin saya ingatkan kepada para penonton novel ni bahawa novel mungkin dalam ulasan saya kali ini mungkin ada sedikit unsur-unsur penderaan fizikal dan juga unsur cubaan rogol, di mana saya akan menceritakan sepanjang filem ni. So kalau anda rasa tak selesa menonton video ni, so saya nak sarankan anda untuk tidak menontonnya lah, sebab isu yang saya akan bincangkan dalam ulasan novel yang saya ulas ni akan membincangkan isu-isu seputar isu-isu penting. Okey, jadi kita mulakan. Kalau anda tanya saya sendiri tentang kegemaran saya, novel, genre-genre kegemaran saya. Kalau anda tanya saya novel, buku apa yang saya baca, kalau adakah saya membaca fiksyen, jawapannya ya. Saya memang saya kadang-kadang saya membaca fiksyen. Sebab ramai orang yang kalau dia kenal saya, dia kata, biasa orang tengok saya ni baca buku fiksyen, non-fiksyen je memanjang kan. Kadang-kadang saya baca fiksyen, tetapi genre romance pada saya tidak begitu gemar sangat baca romance. Namun ramai orang saya tengok ramai kawan saya dan juga ramai peminat dunia buku yang suka baca novel ni. Dan saya buat survey saya sendiri di Goodreads. Novel ni rating dia 4.5, 4.5 bintang. Saya rasa macam kalau novel kalau novel ni review sampai 4.5 bintang, mesti ada sesuatu yang menarik tentang novel ni. So kenapa tidak saya cuba baca novel ni dan saya kongsikan pada anda. Saya buat sedikit perkongsian. Saya ingatkan novel It Ends With Us ni, saya ingatkan dia adalah novel yang romance yang biasa-biasa, sebab klise bagi saya, klise novel romance biasa, watak protagonisnya jumpa seorang lelaki, jatuh cinta, kemudian menghadapi pelbagai halangan, but then mereka hidup bahagia. Saya rasa it's a cliche lah. Kalau anda baca mana-mana novel romance yang biasa, bukan kata orang smart literature. Kalau anda nak tahu smart literature, anda boleh google lah smart literature tu apa. Saya tak nak sebut dekat sini, saya tak nak huraikan kat sini. Saya anggap novel romance, pada mulanya saya anggap novel romance semua sama. Jalan ceritanya macam kau jumpa, watak utama jumpa seorang lelaki, lepas tu bercinta, and then end up bahagia sampai ke akhir hayat. Tak. Bila saya baca It Ends With Us ni, novel dia agak lain sikit, sangat berbeza. Dia lebih rumit daripada tu. Dia mengupas, saya rasa novel ni betul-betul mengupas isu yang agak berat lah, iaitu keganasan rumah tangga, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil domestic violence, dan juga perhubungan toxic relationship. Okey, novel ni secara ringkasnya saya bagi tahu sinopsis dia. Novel ni mengisahkan seorang wanita bernama Lily Bloom. Lily Bloom ni dia adalah seorang businesswoman. Dia seorang businesswoman dan tinggal menetap di Boston. Namun kehidupan Lily ni tidaklah seindah yang disangka. Dia membesar dengan
dengan melihat ibunya menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Ya, dia sepanjang dia membesar dalam kehidupan dia, dia sering melihat ibunya sering dibantai teruk, dipukul teruk oleh ayahnya di rumah. Dan awal mula cerita ni bermula ketika ayah Lily meninggal dunia. Kalau anda baca prolog, kalau siapa yang baca lah, awal novel ni, cerita dalam novel ni bermula ketika dalam satu setting di mana Lily berada dalam majlis pengebumian ayahnya. Ayahnya baru saja meninggal dan dia sebagai anak perlu menyampaikan eulogi. Eulogi ni eulogi dalam, kalau yang anda buka kamus Dewan, eulogi bermaksud ucapan yang diberikan oleh seseorang ucapan yang diberikan oleh seseorang yang hidup terhadap seseorang yang meninggal dunia. Maknanya ucapan tu, dalam ucapan tu dia akan memuji-muji, dia akan mengenang jasa baik seseorang yang dah mati. Tetapi itu benda ni biasa berlaku di Amerika Syarikat. Saya tak rasa di Malaysia kita amalkan benda ni. Kecuali kalau yang meninggal tu adalah VIP. Kalau VIP kat Malaysia ni meninggal, tak kisahlah dia agama apa pun, mungkin akan ada VIP yang datang bagi eulogi. Tapi di US, ia adalah common thing lah dalam pengebumian mengikut agama Kristian. Dia bermula macam tu. Okey, kembali pada cerita asal. Lily ni punya rasa dia sakit hati dengan ayah dia. Dia berucap, dia diberi peluang untuk berucap, menyampaikan eulogi, tapi ketika dia menyampaikan eulogi tu, dia terdiam. Dia punyalah rasa benci terhadap ayah dia tu. Dia punya rasa benci tu sampai eulogi tu dia tak boleh nak deliver eulogi tu. Dan akhirnya diungkapkan oleh dia sendiri dalam novel ni, as a daughter I love my father. As a daughter I love my father, but as a human I hate him. Betapa dia ialah nak menggambarkan dia punya benci dengan ayah dia tu, sebab ayahnya adalah punca kepada keretakan rumah tangga dia. Walaupun begitu, ibu dia saya rasa macam hairan kerana dalam novel ni diceritakan bahawa ibu dia tetap bertahan. Diceritakan oleh Lily ceritakan bahawa ibu dia tetap bertahan dengan hubungan tersebut sampailah suaminya, iaitu ayah si Lily ni meninggal dunia. Saya tak tahu macam mana ibunya boleh bertahan dalam perhubungan tu. But then kalau anda tanya saya secara peribadi, adakah saya seharusnya bertahan? Kalau adakah anda seharusnya bertahan dalam perhubungan macam tu? Kalau saya cakap saya tinggalkan terus. Ya betul, kalau anda tanya saya jawab tu, saya tinggal. Kau tinggalkan je lah lelaki tu. Lelaki tu dah belasah kau separuh mati tu, tapi kau masih nak setia di sisi dia. It's no use, tak ada guna. Okay, kita sambung sedikit. Sebelum saya melalut lebih panjang lagi, kita terus kepada flow cerita. Dan ketika Lily rasa sedih, nak kata sedih tak saja, sedih juga dengan kematian ayah dia. Dia menemukannya dengan seorang lelaki bernama Ryle Kincaid. Ryle ni seorang pakar bedah lah. Meskipun pada mulanya Ryle tak mau sebarang komitmen, dan Lily kata kita jadi kawan biasa je. Pada mulanya Lily kemudian jatuh cinta pada dia. Dan turut diselitkan dalam cerita ni adalah bagaimana backstory Lily dengan seorang lelaki bernama Atlas, iaitu dia punya cinta pertama dia. Pada mulanya semuanya nampak baik je perhubungan mereka berdua ni. Perhubungan mereka berdua ni asalnya memang nampak baik belaka. But then
setelah berkahwin, setelah mereka ni keduanya berkahwin, barulah dia nampak macam mana sisi sebenar Ryle Kincaid ni. Dia tengok Ryle Kincaid ni pun dah perlahan-lahan jadi macam ayah dia. Seorang yang panas baran, seorang yang suka memukul, seorang yang ialah memang melepaskan kemarahan pada isterinya. Saya rasa benda ni macam, saya tak tahulah, sebab kalau dekat Malaysia ni keganasan, saya selalu dengar cerita keganasan rumah tangga baik daripada kawan-kawan saya sendiri secara in real life maupun di media sosial. Saya banyak dengar cerita ni, sama ada di Facebook, Twitter, Instagram. Ya, terlalu banyak. Jujurnya ada masa saya terfikir Lily agak macam terpengaruh dengan pujuk Ryle. Tapi kemudian setelah menyedari bahawa Ryle berubah perangai, berubah angin, selepas dia berubah angin, Lily menjadi seorang yang lebih matang, lebih berani dan lebih tegas. Dan turut juga diceritakan dalam novel ni, ada satu part di mana dia menceritakan tentang kekasih pertama dia, cinta pertamanya, iaitu seorang lelaki bernama Atlas Corrigan. Dia cerita dia punya suka dengan Atlas tu sampai dia tulis dalam diary yang satu jurnal lah, jurnal ke diary saya tak tahu macam mana nak sebut, jurnal atau diary, yang berbentuk surat-surat kepada seorang selebriti terkenal di US, iaitu Ellen DeGeneres. Kalau siapa yang layan Ellen DeGeneres show, dia macam tulis surat kepada Ellen tu. Tapi dalam surat tu, jurnal tu dia tulis tentang Atlas. Kata orang, dia memang, pada dia Atlas tu memang lelaki idamannya lah. Juga dalam novel ni juga menampilkan watak Alyssa. Alyssa adalah teman sebilik Lily, teman serumah dia. Dan kita dapat lihat bahawa Alyssa memainkan peranan yang penting sebagai seorang kawan, walaupun dia watak pembantu. Dia sangat membantu Lily dalam dalam menempuh kehidupan dia, baik ketika dia kehilangan ayah dia maupun ketika Ryle menunjukkan sisi dia yang lain tu. Kemudian kalau anda tanya saya bagaimana pacing cerita dia, saya rasa pacing dia agak bagus. Tapi saya fikir epilog dia ditulis dalam keadaan yang agak rushing lah, tergesa-gesa. Keseluruhan dia cukup okey, but then saya rasa macam ada sesuatu yang tak kena pada epilog dia. Dia tulis agak rushing. All in all, novel ni memang bagus. So tak heran lah memang dia dapat 4.5 bintang dekat Goodreads. Dan saya kadang-kadang rasa macam sedih bila baca novel ni, sebab menurut penulisnya sendiri, dia diilhamkan daripada kisah hidup dia sendiri. So dia menceritakan semula, dia menggunakan, dalam novel ni dia menceritakan semula bagaimana situasi yang dia hadapi masa dia kecil dahulu, melihat bagaimana ibunya dipukul teruk, menjadi mangsa keganasan rumah tangga oleh ayahnya. Tapi dia ceritakan dalam bentuk perspektif orang ketiga, iaitu Lily sendiri. Sebenarnya novel ni, nak kata dia novel romance yang biasa-biasa, saya rasa tak lah kot. Sebab novel ni, saya rasa novel ni lain daripada yang lain. Sebab dia mengangkat tema keganasan rumah tangga atau domestic violence. Sebab yelah, realiti ramai orang lihat di media sosial tu, kalau saya perasan, kalau ada orang yang ambil gambar dengan pasangan, orang akan komen, wow, nampak bahagia, nampak indah. But then kita tak tahu bagaimana sebab kita tak tahu bagaimana dia akan di masa akan datang. Sebab kadang-kadang masa akan menentukan bagaimana seseorang tu, personality seseorang tu.
Mungkin pada awalnya kita kenal dia baik, elok je, tapi bila kita dah lama kenal dia, kita baru kita tahu bagaimana hakikat sebenar dia punya perangai dia punya personality. Novel ni saya rasa, saya harap novel ni perlu dibaca oleh lebih ramai orang lagi, kerana dia bukan novel cinta yang biasa, bukan novel romance yang biasa. Dia ada satu pengajaran yang kita boleh manfaatkan bersama. Dan kepada sesiapa yang menonton review resensi saya ni dan anda pernah melihat sendiri, anda adalah mangsa keganasan rumah tangga, atau anda pernah melihat sendiri bagaimana ayah anda memukul ibu anda, mengasari ibu anda di rumah, saya tumpang simpati dengan apa yang berlaku pada anda. Ya, saya tumpang simpati sebab tak semua orang diberikan keluarga yang bahagia. Saya tahu sebab saya ramai kawan yang datang daripada broken family. Ada yang syukur pada Tuhan, ada yang dah memulakan kehidupan baru, ada yang selepas, ada yang ibu dia ada yang ibu dia ataupun dia sendiri telah bercerai dengan pasangan hidupnya sebab dia tahu, apabila mengetahui pasangan hidupnya tu adalah seorang yang toksik, seorang yang suka exert force daripada orang lain. Saya rasa cukup bahagia sebab dia lepas daripada neraka tu. But then, kalau di sini juga saya ingin memainkan peranan saya, jika anda mempunyai kes-kes mempunyai kes, mengetahui sebarang kes keganasan rumah tangga, ataupun anda sendiri menjadi mangsa keganasan rumah tangga tapi anda tidak tahu nak lapor pada siapa, anda boleh menghubungi beberapa pertubuhan seperti Sisters in Islam, All Women's Action Society, Awam ataupun WAO. Anda boleh hubungi NGO ni dan mereka akan bantu anda lah bagaimana untuk menyelamatkan anda daripada menjadi mangsa keganasan. So, setakat ni itu saja dahulu daripada saya untuk bulan Februari ni. So, untuk menutup video ni, saya ingin membaca beberapa petikan ayat daripada novel ni. Saya bacakan. People spend so much time wondering why the women don't leave. Where are all the people who wonder why the men are even abusive? Isn't there where the only blame should be placed? Sometimes the one who loves you is the one who hurts you the most. Ya, itu antara petikan novel dia. Saya tak nak bocorkan lagi novel kat sini sebab saya takut dituduh spoiler. Dan satu lagi sebelum saya terlupa, kepada peminat novel It Ends With Us ni, saya ingin beritahu anda bahawa saya baru minggu lepas saya ada terbaca satu post di Instagram penulisnya, iaitu Colin Hoover. Dia kata dalam bulan Oktober tahun ni akan keluar sequel kepada It Ends With Us, iaitu It Starts With Us. Saya tak tahu apa jalan ceritanya nanti, tapi menurut beberapa spekulasi mengatakan bahawa novel sequel kepada It Ends With Us, iaitu It Starts With Us ni akan menceritakan kisah hubungan Lily dengan Atlas. Jadi kita sama-sama tunggulah sequel kepada novel ni keluar di kedai buku kita. Kalau ada, saya harap dealer buku dekat Malaysia ni, Kinokuniya ke, Popular ke, MPH ke, Bookexcess ke, boleh bawa masuk sequel ni untuk dijual di kedai mereka. Dan kalau anda nak tempah sendiri, anda boleh tempah di Amazon Books.
Kalau book depository saya tak pasti lagi bila keluar, tapi setakat saya tengok di book depository mereka tak keluar lagi. Jadi anda hanya boleh tempah di Amazon Books je dulu. Jadi itu saja daripada saya untuk entry kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. This is Adika Amirul signing off.